Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Haziq bin Muhammad Jani. Saya merupakan pelajar sejarah di Universiti Kebangsaan Malaysia. Pada hari ini, saya ingin menerangkan tentang perkembangan kesedaran keselamatan dan kesihatan pekerjaan di Malaysia dan impaknya terhadap komuniti menurut perspektif media tempatan. Bagi persada, saya telah diselia oleh Dr. Al-Amril bin Uthman selaku pensyarah di Pusat Kajian Sejarah, Politik dan Hal Ehwal Antarabangsa, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan di Universiti Kebangsaan Malaysia. Perkara yang saya sedang paparkan ini adalah abstrak yang saya tulis bagi kajian ini. Bagi pengenalan, kepesatan perkembangan era perindustrian di kebanyakan negara, khususnya Malaysia, menuntut perlunya kesedaran tentang keselamatan dan kesihatan pekerjaan terhadap suasana pekerjaan di negara ini. Dalam memupuk kesedaran tersebut, peranan media tempatan adalah sangat penting. Laporan media tempatan yang mensensasikan risiko kemalangan di tempat kerja telah menarik perhatian orang ramai terhadap isu ini. 3 insiden akan dibincangkan yang melibatkan insiden Bukit Merah 1982, isu Bright Sparkler 1991 dan insiden Linus pada 2014. Isu-isu yang telah disebutkan ini telah menjadi salah satu faktor rangsangan yang mengembangkan lagi kesedaran terhadap sektor keselamatan dan kesihatan pekerjaan di Malaysia. Berikut kajian literatur yang digunakan di dalam kajian ini. Bagi metodologi kajian pula, kajian ini bertemakan sejarah dan sepenuhnya berbentuk kualitatif. Antara proses yang dilalui untuk menghasilkan kajian ini adalah proses kritikan, analisis, heuristik dan juga histografi. Bahan dan juga sumber yang saya perolehi dari media tempatan dan perpustakaan institusi pengajian tinggi awam. Di sini bermulanya 3 pembahagian peristiwa yang menggemparkan sejarah Malaysia menurut media tempatan. Yang pertama, peristiwa Bukit Merah 1982. Yang kedua, letupan kilang Bright Sparkler 1991 dan akhir sekali pencemaran kilang Linus pada tahun 2014. Inilah peristiwa Bukit Merah 1982. Bukti betapa besarnya kejadian ini kepada penduduk Bukit Merah dan sejarah kesihatan dan keselamatan pekerjaan rakyat Malaysia adalah kes ini mendapat liputan yang sangat luas sehinggakan ahli fizik dan ahli kimia dari luar negara datang ke tempat tragedi untuk membuktikan bahawa radioaktif sangatlah berbahaya kepada kesihatan pekerja dan orang awam kawasan tersebut. Kilang Asia Rare Earth Sdn Bhd ARE dibuka pada tahun 1982 di Bukit Merah untuk tujuan mengekstrak bahan nadir bumi iaitu yttrium. Penduduk mendakwa bahawa bahan nadir bumi seperti yttrium akan meninggalkan sisa radioaktif yang berdekatan dengan kawasan kediaman ataupun kampung mereka. Jadi, apa tindakan yang diambil oleh penduduk Bukit Merah? Antara tindakan yang diambil oleh penduduk Bukit Merah terhadap ARE adalah lebih kurang 6,700 penduduk Bukit Merah dan pekan terdekat menandatangani surat bantahan yang dihantar kepada Perdana Menteri, Menteri Besar Perak, Menteri Kesihatan dan Menteri Sains Teknologi dan Alam Sekitar. Selain itu, penduduk turut bertindak menghalang pergerakan jentera untuk pergi ke tapak sisa pembuangan tersebut. Bantahan secara aman telah dilakukan penduduk tempatan yang melibatkan lebih kurang 3,000 orang penduduk pada 1 Julai dan 4 Julai 1982. Tidak cukup dengan itu, pemimpin negara pada waktu itu memberi respon bahawa mereka telah menjalankan setiap langkah untuk memastikan kawasan itu selamat untuk diduduki dan pembuangan sisa radioaktif akan tetap dijalankan di kawasan tersebut. Datuk Amar Stephen Yong selaku Menteri Sains Teknologi dan Alam Sekitar pada waktu itu berkata bahawa tapak pembuangan di Bukit Merah itu selamat kerana ianya dibina bertepatan piawaian yang ketat. Beliau juga turut mencabar pengkritik supaya buktikan yang tapak pembuangan itu berbahaya. Dalam peristiwa yang menimpa Bukit Merah 1982 ini, kita perlu kupas apa sebenarnya kesan yang menimpa kepada pekerja serta penduduk. Walau apa pun yang berlaku, pekerja serta penduduk pernah mengadu mengenai bau dan asap kilang yang busuk sehingga ada yang mengalami sesak nafas dan menangis. Kesihatan pekerja dan penduduk makin buruk dan bukan setakat batuk dan demam yang kerap, tetapi ada juga kejadian seperti penyakit leukemia, kematian bayi, penyakit sejak lahir dan keracunan plumbum yang makin meningkat.
Gambar yang sedang dipaparkan ini merupakan mangsa Bukit Merah 1982 yang dipetik daripada media rasmi Persatuan Pengguna Pulau Pinang 1999. Seterusnya, kita beralih kepada tragedi letupan kilang Bright Sparkler 1991. Ini fakta penting yang saya mahu sampaikan. Kewujudan Akta Kesihatan dan Keselamatan Pekerjaan 1994 atau Akta 514 ini sebenarnya berpunca dari tragedi letupan kilang Bright Sparkler 1991 dan tragedi inilah yang bakal saya ceritakan dalam pembentangan ini. Disebabkan itu, tragedi ini mendapat liputan meluas dan sebenarnya perlu dikupas oleh kita semua. Tragedi letupan kilang Bright Sparkler sebenarnya menawarkan kekuatan letupan dan kesan kemusnahan yang dihasilkan berikutan ledakan menggegarkan itu diibaratkan seakan-akan peristiwa bom atom dijatuhkan pesawat Amerika ke wilayah Jepun pada Perang Dunia Kedua. Begitulah sebenarnya andaian kesan letupan 200 tan belerang yang berpunca dari sebuah kilang mercon di kawasan itu sehinggakan percikan bunga api dan serpihan besi bertebaran jatuh. Malah kesan gegaran dirasai sehingga 7 km dari lokasi kejadian. Di sini, saya tunjukkan petikan daripada akhbar New Straits Times pada tahun 1991 berkenaan letupan kilang Bright Sparkler pada tahun 1991. Dalam tragedi ini, bagaimana sebenarnya keadaan persekitaran ketika kilang ini meletup? Pada ketika itu, keadaan kelam kabut terus berlaku apabila penduduk dan beberapa pihak termasuk pekerja yang berada berhampiran kilang melarikan diri bagi mengelak terkena serpihan batu, batang kayu dan besi yang berterbangan akibat letupan itu. Beberapa pihak yang gagal menyelamatkan diri akhirnya cedera terkena serpihan dari kebakaran tersebut. Kemalangan jalan raya turut berlaku sewaktu pemandu bergegas menyelamatkan diri ketika kebakaran ini berlaku. Tangisan dan raungan semakin kuat kedengaran tak kala melihat keadaan ngeri mangsa yang rentung dan sudah tidak lengkap anggota badan dibawa keluar dari bangunan kilang yang hangus terbakar. 8 jentera bomba termasuk 2 dari kem tentera Sungai Buloh, wilayah Persekutuan, Petaling Jaya dan masing-masing sebuah dari Damansara Utama dan Shah Alam tiba seketika kemudian untuk memadamkan kebakaran dan menyelamatkan mangsa. Berikut merupakan gambar pasca kejadian dan gambar ini seakan-akan seperti selepas berlakunya peperangan. Gambar ini dipetik melalui akhbar utusan tahun 1991 berkenaan letupan kilang Bright Sparkler. Seterusnya, isu Linus yang menggegarkan bumi Kuantan. Sebenarnya, loji Linus tidak dibina dengan teknologi terbaik. Syarikat Linus tidak mengikut amalan alam sekitar terbaik di Malaysia dan tidak berfungsi mengikut piawaian antarabangsa seperti pelepasan udara, pelepasan air dan juga pelepasan sisa sementara. Linus tidak mempunyai pelan konkret untuk pelupusan sisa, terutamanya sisa radioaktif. Linus tidak memberi maklumat yang cukup bagi penilaian kesan alam sekitar yang terperinci. Oleh itu, kesan pencemaran loji ini masih tidak jelas. Sebagai sebuah syarikat Australia, Linus sepatutnya harus mematuhi piawaian antarabangsa yang lebih tinggi seperti yang ditetapkan di negara asalnya. Undang-undang alam sekitar di Malaysia kurang ketat berbanding dengan negara lain, termasuk Australia, di mana syarikat itu perlu didaftar dan permit akan diberikan di bawah perundangan yang sangat ketat. Bagi isu Linus yang telah menggegar bumi Kuantan, di sini Sinar Harian telah menerbitkan kronologi isu Linus bagaimana isu Linus ini terjadi. Secara kesimpulannya, laporan media tempatan yang dilihat mensensasikan insiden-insiden risiko kemalangan di tempat kerja telah secara langsung menarik perhatian umum untuk lebih perhatian terhadap isu ini. 3 insiden telah pun dipaparkan meliputi peristiwa Bukit Merah 1982, isu Bright Sparkler 1991 dan Linus 2014. Bagi menangani permasalahan tersebut, pihak kerajaan telah menggubal Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 atau Akta 514 sebagai satu prosedur standard yang dikenakan kepada pihak berkepentingan demi keselamatan pekerja dan orang awam. Kajian ini mendapati bahawa meskipun kesedaran KKP telah wujud, namun cabaran terhadap sejauh mana penguatkuasaan akta ini dalam sektor pekerjaan di Malaysia masih perlu lagi dipertingkatkan. Sekian daripada saya, Muhammad Haziq bin Muhammad Jani. Terima kasih.